Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung kepada bab 3 yang bertajuk Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Untuk kelas sebelum ini kita dah belajar bahasa dan tulisan untuk ke-7 Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Hari ini kita akan masuk kepada subtopik 3.2 iaitu persuratan. Kita tengok pengenalan persuratan. Sebelum sistem tulisan digunakan dengan meluas, masyarakat Kerajaan Alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan. Tradisi lisan lahir berdasarkan alam sekeliling. Tema utama tradisi lisan ini bertemakan asal-usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan adat. Apabila sistem tulisan lahir, persuratan berkembang dalam kalangan masyarakat. Persuratan merupakan antara bukti keintelektualan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Bukti kegiatan persuratan awal Kerajaan Alam Melayu yang ditemukan adalah dalam bentuk batu bersurat. Kegiatan persuratan bagi Kerajaan Funan. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Funan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad ke-2. Kerajaan Champa. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kautara yang bertarikh 1192 Masihi. Di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Selain itu, ditemukan bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13. Karya sastera yang masyhur ialah Akayat Indrapatra dan Akayat Dewa Mano. Kerajaan Sriwijaya. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat seperti Karam Brahi dan Palas Pasemah yang bertarikh abad ke-7. Batu bersurat ini memerihalkan pengukuhan kerajaan terutama kepentingan taat setia terhadap raja. Seterusnya, Kerajaan Angkor. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Angkor dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sduk Kok Tong di barat laut Kemboja yang mengisahkan pemerintahan Jayawarman II. Inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Kerajaan Majapahit. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Majapahit dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trowulan yang bertarikh 1358 yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Selain itu, ditemukan bukti persuratan dalam bentuk manuskrip. Karya sejarah termasyhur ialah Nagara Kertagama yang dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365. Karya lain yang terkenal ialah Pararatun dan Tantu Penggelaran. Seterusnya, Kerajaan Kedah Tua. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Kedah Tua dibuktikan dengan penemuan batu bersurat, antaranya termasuklah di Bukit Coras dan Bukit Meriam yang bertarikh abad ke-5.
Ditemukan juga inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Sebahagian besar inskripsi menyentuh tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Seterusnya kita tengok pengaruh persuratan alam Melayu. Persuratan kerajaan alam Melayu mendapat pengaruh epik dan sastra India yang terkenal seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan Jataka yang disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Apabila Islam tersebar ke alam Melayu, sastra Islam yang berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam mula mempengaruhi persuratan Melayu. Kisah kehidupan nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW ditulis ke dalam bahasa Melayu. Antara karya kisah nabi yang terkenal termasuklah hikayat Nabi Bercukur, hikayat Nabi Wafat, hikayat Bulan Berbelah dan hikayat Nabi Yusuf. Karya epik pula yang banyak mengisahkan perjuangan pahlawan Islam diterjemahkan ke bahasa Melayu seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain dan hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Kemudian, tokoh Islam seperti Nabi dan pahlawan ini menjadi elemen yang mempengaruhi persuratan Melayu. Kita masuk kepada subtopik 3.3 iaitu seni bina. Seni bina merupakan suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh itu, kecermalangan masyarakat kerajaan alam Melayu dapat dilihat melalui hasil seni bina mereka. Antaranya termasuklah seni bina candi, perkapalan dan sistem pengairan. Seni bina kerajaan alam Melayu yang pertama adalah kerajaan Funan. Masyarakat kerajaan Funan mampu membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan 1,000 tan kargo barangan. Mereka juga terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar dari tanah pertanian. Candi juga telah dibina sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat. Tinggalan candi masyarakat kerajaan Funan yang ditemukan ialah Candi Go-Chai-Ti di Osio. Seterusnya, seni bina kerajaan Champa. Seni bina masyarakat kerajaan Champa dapat dilihat melalui binaan candinya. Antara candi kerajaan Champa yang masyhur termasuklah kompleks candi di lembah Dongduo, kompleks candi di lembah Mison dan kompleks candi di lembah Ponaga. Seterusnya, kita tengok seni bina kerajaan Sriwijaya. Masyarakat kerajaan Sriwijaya turut membina candi. Antara candi yang masyhur termasuklah Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi di Sumatera. Ibu kota Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal. Rekod kerajaan Cina mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu
yang dikenali sebagai Kuala Lumpur boleh berlayar hingga pelabuhan Temkin dan Tenggara China. Seni bina Kerajaan Angkor. Masyarakat Kerajaan Angkor mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian. Mereka membina beret berukuran 2x8 km yang dapat menampung 30 juta liter padu air untuk disalurkan ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Seni bina Kerajaan Angkor yang masyhur ialah Angkor Wat dan Angkor Thom. Angkor Wat dibina oleh Raja Suryawarman II pada abad ke-12. Angkor Wat dibina dengan keluasan 208 hektar. Binaan menara utama di tengah-tengah candi ini ialah setinggi 65 meter. Masyarakat Kerajaan Angkor turut membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan peperangan. Seni bina Kerajaan Majapahit. Masyarakat Kerajaan Majapahit membina banyak candi semasa era kegemilangannya. Antaranya termasuklah Candi Tikus di Jawa Timur dan Candi Ceto di Jawa Tengah. Selain candi, masyarakat Kerajaan Majapahit membina pintu gerbang seperti Gapura Beringin Lawang iaitu pintu gerbang laluan raja dan Gapura Bajang Ratu iaitu pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci di Jawa Timur. Seni bina Kerajaan Kedah Tua. Seni bina Kerajaan Kedah Tua banyak tertumpu kepada binaan candi bagi agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang. Antara tinggalan candi Buddha yang masyhur termasuklah di Bukit Coras, Bukit Pendiat dan Bukit Meriam. Tinggalan candi Hindu yang masyhur adalah di Bukit Batu Pahat dan Bendang Dalam. Kedua-dua candi ini mendapat pengaruh seni bina Kerajaan Chola India. Seni bina arca Hindu dan Buddha turut ditemukan di lokasi candi tersebut. Terakhir sekali, seni bina Kerajaan Gangga Negara. Penemuan patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan merupakan antara bukti seni bina masyarakat Kerajaan Gangga Negara. Turut ditemukan beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan Pangkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada Kerajaan Gupta India. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik 3.4 iaitu struktur sosial. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur sosial ini terbahagi kepada dua kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan golongan bawahan dikenali sebagai golongan di perintah. Golongan pemerintah adalah terdiri daripada golongan raja yang berstatus tinggi, terdiri daripada raja dan kerabat diraja iaitu permaisuri, putera-puteri, adik-beradik, ibu bapa dan ahli keluarga diraja. Golongan pemerintah juga terdiri daripada golongan bangsawan iaitu mendukung sistem pentadbiran kerajaan, terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta istana.
Manakala bagi golongan diperintah terdiri daripada dua golongan, iaitu rakyat merdeka dan juga hamba. Bagi rakyat merdeka ini ialah untuk mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Rakyat merdeka terdiri daripada pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, pelayan dan artisan. Golongan hamba pula berkhidmat dalam sektor sosioekonomi yang meningkatkan status pemiliknya. Golongan hamba terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan rela menjadi hamba. Struktur sosial kerajaan masyarakat alam Melayu yang tersusun memperkukuhkan sistem politik dan kedudukan pemerintah. Kelas atasan memainkan peranan menjaga dan melindungi rakyatnya, manakala kelas bawahan memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Baiklah pelajar, dengan ketiga-tiga subtopik yang dipelajari hari ini, iaitu subtopik 3.2 persuratan, 3.3 seni bina dan terakhir sekali struktur sosial, saya harap kamu semua dapat memahami untuk tajuk 3 sosio-budaya kerajaan masyarakat alam Melayu. Sekarang tengok soalan kebat. Jelaskan kepentingan struktur sosial dalam kerajaan alam Melayu. Pelajar-pelajar, anda perlu jawab soalan ini di dalam buku tulis panjang. Semoga kamu semua dapat menjawab soalan ini. Sekian, terima kasih.